Ah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kepada semua ahli-ahli kelab netizen negara. Okey, kita ada Facebook, kita ada page, kita ada Instagram. Sekarang ni sebenarnya gembira sebenarnya, sebenarnya tengah gembira sebenarnya ni. Sebab apa? Teruja dapat live bersama dengan yalah pelakon kita iaitu Zalfa. Betul nama Zalfa kan? Hai, Nama Assalamualaikum Zalfa. semua. Yes, yes. Thank you, thank you. Okay, so kepada semua jangan lepaskan peluang kalau nak tanya apa-apa, bolehlah tanya pada ni, boleh tanya pada Zalfa sebab yalah kita pun nak tahu kan Zalfa ni daripada mana kan. Eh, boleh je. Mudah. Anyway, I nak ucap juga thank you sebab invite I untuk live ni. Gitu. I orang biasa-biasa je tapi sudi invite I. eh Thank you so much. tak lama lagi jadi artis top. Siapa tahu kan. Amin. 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 Okey, sebenarnya apa ni, kalau kita tengok tadi episod hari ni je lah, hari ni episod terakhir ni. Ibu Yes, kepada episode terakhir Johanna. untuk I. Tengok tak? Hmm. Tengok tak? You Ah, tengok tak? Okay, I tadi pun sebab I tengok pun after buka puasa sebab orang dah tag gambar kat I. So I sempat tengok Mhm. tapi macam yang part I tu macam dah lepas lagi tu. Maklum lah tak, bukan apa sebab sekarang a bit busy. Today pula memang Mhm. busy sikit dengan ada hal family semua. So tambah pula duduk kat kampung. So dia memang agak busy sikit dengan keluarga. So kadang termiss tertengok cerita sendiri. Alah. Tak apa, tapi yang penting you punya lakonan memberi kesan lah. Seriously memberi kesan. Alhamdulillah. Masih lagi belajar. Masih Yeah. belajar. Ramai tanya tu, hai Mak Johanna, hai Mak Johanna. Tak. Macam mana I nak tengok? Sekejap. Sorry sebab I ni first time tau live Aha. Facebook. Aku tak pula live macam ni kan. So I tak tahu macam mana I nak tengok chat orang tu. You pergi dekat kelab netizen negara. Ah, Facebook Facebook group kelab Sekejap netizen negara. eh. Ya, ya. Ni ramai Okay, hai Mak okay. Johanna. Lawak rupanya Mak Johanna. Ada yang tulis lawak rupanya Mak Johanna ni. Okay. Sebab I boleh tengok macam tu je lah. I boleh tengok macam dekat bawah ni kan dia ada untuk chat kan. So I boleh tengok hai, Ha. Assalamualaikum semua. Cantik tak? Cantik kan? Kena cakap cantik. Dia tertekan keluar. Nah, nampaknya Zalfa tertekan keluar sekejap. Tak apa, kita tunggu dia masuk. Nanti Min akan ni. Okey, tak apa. Kita tunggu dia masuk dulu. Okey, kepada semua tolong share Okey, ni dia. Sekejap kita baru nak jemput dia. Okay tak? Aku tak. Terkeluar. Ya Allah, malunya kat orang. Maklumlah tak pernah live macam gini. Malunya kat orang. Astagfirullahaladzim. Kita tengok apa yang orang tulis comel, kata aum. Ai kenapa keluar orang Mak tanya. biasa-biasa je. Tak, bukan nak keluar. Sebenarnya I nak tutup komen ni tiba-tiba terkeluar. Tak pandai. Tak apa. Okey, Zalfa, ramai nak tahu sebenarnya Zalfa ni daripada mana, asal mana sebenarnya. Okey, I asal dekat Besut. Okay. I asal Besut, Terengganu. Actually, I lahir dekat Hospital Besar Kota Baru tapi I dibesarkan di Besut, Terengganu. So by the umur 20 macam tu, 18 ke 19 kan? 20 ke baru I duduk KL. Okey. So sekarang ni Zalfa dah berumah tangga lah ataupun macam mana? Dah kahwin dah. I dah kahwin lama dah. I dah kahwin lama before apa ni? Tu lagi lah. Before berlakon. Nak tanya juga, Yes. Zalfa ni masuk dunia lakonan masa bila? Berapa tahun lepas 6 macam tu. Apa drama pertama? 6 tahun macam tu lah. Apa drama pertama Drama ingat? pertama, ya Allah. Bukan. Drama pertama I shoot masa tu, Abang Zuhul Zaimi direct. Tapi masa tu I just ada satu scene, 2 scene. Ada satu scene, 2 scene. Lepas tu masa tu dialog I first time sebab I masuk bidang ni as a extra, you faham tak? So bila I masuk as a extra, first kali job shooting adalah I buat iklan Milo. TVC Milo. I buat macam tu. Lepas tu the second job abang agensi ni bagi I, terus dia bagi I drama tapi dia tak bagi tahu I yang benda tu I kena ada dialog tau.
So you tahu Okey. tak, dia punya Gabra tu, ya Allah, hai kan. Dialog 2 baris je. Macam nak Okey. lunyai lah skrip tu. I baca, I risau. Berapa kali take tu? Alhamdulillah sekali take je. Oh, oh Satu kejap kali kejap. take je. Cuma kita punya Gabra lah sebab kita tak bagi tahu. Lepas tu Abang Zul cakap, I ingat lagi Abang Zul cakap, tak apa, slowly you baca and then you bawa benda tu as a normal punya percakapan. You macam tu, just be natural. You jangan duk fikir ikut skrip sangat. Yang penting you ambil point yang nak disampaikan. Macam tu. Oh, okey. Tu the first drama lah yang I ingat lah sampai sekarang. Okey, tengah-tengah ada yang tanya cerita apa lagi berlakon? Cerita apa lagi berlakon? Okey, cerita sebenarnya sebelum PKP, I tengah shoot drama Jalan Sesat ke Syurga yang sepatutnya ditayangkan bulan puasa ni. Okey. Tetapi disebabkan satu, kita orang dah ada problem dekat sikit, and then kita orang memang delay shoot hari tu. Then kita orang kena stop pula untuk PKP. Faham tak? So bila kena stop untuk PKP, kita orang baru shoot dalam macam 4 episod macam tu. So tak boleh nak keluarkan untuk Astro. So mula-mula kita orang nak delay TX dia, deadline dia untuk keluarkan cerita tu. Tapi dah lah bincang sebab benda ni macam kita orang tak boleh syuting lagi. You tahu je lah, bila syuting ni kita macam family, macam ramai, you tahu tak? Macam gathering. Macam kadang-kadang kru saja pun dah 20 orang something macam tu. So situasi ramai ni kan sekarang tak boleh nak syuting, tak boleh nak berkumpul ramai-ramai. Even nak pergi surah pun tak boleh kan ramai-ramai. So kita orang terpaksa stop lah macam tu. And then ada punya drama before I shoot tu, I ada shoot U-turn ke Syurga. U-turn ke Syurga. Semua main syurga-syurga lah kali ni. InsyaAllah, amin. Amin. Ada orang tanya, Zalfa ada kan dalam Lara Aisyah? Yes, betul. I ada. Lara Aisyah, I jadi maid Lina. I jadi maid Lina, I ada dalam 80 lebih ke 90 episod macam tu Lara Aisyah. And best juga watak tu. You tahu tak kenapa best? Salah satunya kenapa? Watak I macam you see macam orang cakap macam mana? Macam gila-gila punya watak, kelakar macam tu kan. Watak yang macam sengal macam tu satu. Lepas tu nombor 2, yang best part dia satu baju je, you tahu tak? Senang lah. Senang. Betul, senang. Jimat kau. Jimat. Memang satu baju je. Saya macam happy gila shoot masa tu. Sekejap ada yang tanya, ada yang minta ni, Min tolong cakap dengan dia, tolong lakonkan balik watak. Lakon balik. Kat lorong. Alamak. Itu nanti. Lakonkan balik alamak. Itu nanti. Boleh. InsyaAllah. Tapi dia kan dia macam, sebab Nomi tengah tengok live kita kan, dia kalau Nomi make up tu dia macam in character tau. Siapa tak kenalkan Nomi Lara kot. Ya, Nomi Lara kot. Aduh, hai. Ramai yang tanya, saya nak tahu rumah Opa tu rumah siapa dia kata. Sebab cantik gila. Memang rumah tu besar. Actually rumah tu rumah someone jugalah. Yang I tak sure I boleh sebut ke tak nama dia. Macam kalau tu. Itu tak sebut, tak boleh sebut. I tak sure. I kena tanya Nom. Kalau Nom cakap okey lah kan. Macam tu. I tak sure sangat boleh sebut ke tak. Tapi I tahulah. Tapi I tak ada scene kat sana. I seen orang-orang miskin je. Tak apa. Kisah rumah tu tak apa, tak kisah. Tu yang penting dah berlakon apa dah selesai. Dah selesai dah. Ada orang kata kenapa dalam watak Johanna tu tak lawa, serabai, live, wow, cantik. Wah. Okey awak, kalau watak penagih macam gini, awak pun tak nak tengok, betul ke? Mesti awak pun komen kata betul ke dia ni penagih? Muka macam gini macam penagih, make up cantik, mana boleh kan? So kita as a pelakon, kita kena make up, kita kena pakaian kita kena pembawaan watak kita semua mengikut karakter yang kita nak lakonkan. Kalau kita penagih dadah, kita nak pakai macam ni memang tak kena. In reality pun, kalau yang penagih yang teruk, kita ambil penagih yang teruk sebab dalam cerita Bukan Gadis Biasa tu, I memang penagih yang teruk, yang dah ketagih apa semua kan. So, penagih yang teruk, kalau you pergi survey dia punya karakter, memang dia orang karakter betul lah, tidur kat longkang apa semua, pakai baju serabai semua. And you guys know what, memang I pakai baju bandel yang murah-murah, memang I cari yang lusuh-lusuh, yang buruk-buruk, memang untuk karakter itu. Macam tu.
Betul, jadi pelakon ni kena in Yes. character kan? Yes, betul. And then selain daripada kita punya lakonan, kita punya kita punya pakaian, kita punya makeup pun memainkan peranan penting untuk menyampaikan sesuatu watak tu macam tu. Wah, tiba-tiba macam detail pula. Okay, nak tahulah. Okay, ini kali pertama ke? Kali pertama berlakon bawah Sheila Rosli atau bagaimana? Tak. Okay. Dengan sis ni, I panggil dia sis, okay. Dengan sis, I start daripada Extra Lalu Lalang tau. Oh, Extra Lalu Lalang. I start Lalu Lalang. Okay, jap. First job I, I lupa dah nama tajuk cerita tu, tapi masa tu dengan Johanna Asyari, dengan Ramona Zamzam, dengan Diana Amir. Cerita Ilahi ke? Apa? I lupa tajuk dia. So tu first I berlakon dengan dia. So before that pun memang I takut jugalah sebab I budak baru kan. I takut nak berlakon dengan Sheila Rosli. You tahu nama dia Gah kan? So I takut. Lepas tu bila I dah start satu kali tu, masa tu I satu scene je tapi I kena nangis. Tu tahu tak? And then sebenarnya dalam bila kita baru-baru berlakon ni, bila berlakon tak sama dengan reality. Reality maybe I mudah menangis tapi dalam drama susah juga nak menangis tu. So disebabkan I tengok sis kan Sheila Rosli, I terus macam one take I terus boleh menangis. Itu first job I dengan Sheila Rosli. Wow. Yes. Lepas tu ada yang macam watak lalu lalang extra macam gitu je. Lepas tu I bawa dengan sis cerita Anakku Diva. I dah start jadi kawan-kawan geng-geng jahat masa tu, tak silap I. Geng-geng jahat. Lepas tu I ada shoot lagi Teli dengan dia, dengan sis. Lepas tu Cindai, and then cerita Bukan Gadis Biasa ni. Okay, nak tanya kan, apa lagi watak yang Zalfan nak berlakon yang tak dapat lagi? Oh, okay. You see, kalau Mak Saleh, kita ada Lara Croft, right? Angelina Jolie. Okay, kalau Malaysia kita ada cerita baru hari tu, Pria dan Bulan, Zahira Ahmad Wilson. Okay, itu adalah karakter yang memang I nak sangat berlakon. Tapi I tak ada basic silat ke, I tak ada basic apa. So sebab benda tu sebenarnya kalau you ada basic silat, you ada basic muay thai ke apa-apa ke, pertahanan diri you, you lagi senang nak buat karakter macam tu sebab dia banyak aksi. Bila sebenarnya senang cerita, I suka cerita aksi lah macam tu. Maksudnya you suka yang ni lah, apa ni, macam ganas macam tu. Lasak lah. Yes, lasak. Macam tu. Dan I sebenarnya macam banyak juga dapat watak-watak jahat je tu kan. Tapi I tak jahat tau. Yelah memang lah orang tengok kita macam ni lah, okay, orang tengok drama Surabaya tengok live, cantiknya. Ada orang tanya kenapa ramai orang panggil awak dengan nama Kak Pah? Kak Pah mana? Okay, sebab zaman-zaman sekolah dulu, sebab nama I Zafifah tau. Zafifah, Zafifah. So cikgu-cikgu zaman-zaman sekolah dulu, kawan-kawan zaman sekolah dulu panggil Pah. Gimana tak? So panggil Pah. So benda tu dah lama, and then tiba-tiba bila dah Facebook apa semua ni kan, so I fikir macam I nak dekatkan lagi diri I dengan follower I, yang supporters I, yang kawan-kawan I. So I nak dekatkan lagi. So I cakap, why don't orang panggil I Kak Pah je? Even you lagi tua daripada I, ataupun you adik I ke, you apa ke, bila you stand, you panggil Kak Pah, kat situ macam, for me macam satu panggilan yang macam I rasa you respect I. I faham tak macam tu? Sebab dia ada kakak kat depan tu kan. So dia macam, itulah nama gelaran. Dan memang tujuan I pun memang I nak apa ni macam cakap, nak rapat lagi lah dengan orang sekeliling macam tu. So cakap Kak Pah tu macam manja gitu kan. Tak semestinya baby, Kak Pah pun boleh jadi manja tak gitu. Sheila Rosli garang tak? Sheila Rosli garang ke tak? Okay, as for me dia garang yang tegas, you faham tak? Faham. Sebab dekat set dia tak suka orang main-main. Dia tak suka orang tak study, dia tak suka orang tak baca skrip. Tak study means tak study karakter you. Which is kalau you karakter penagih dadah, you kena study karakter you penagih dadah. Macam mana orang penagih dadah ni bawa diri, dia kena macam tu.
So Hmm. as for me, Kak Set dia memang tegas yang untuk baikkan you. Bila you pelakon, bila you bawa bagus, orang nampak you dulu berbanding orang Yes, nampak siapa di belakang tabir. betul. Itu yang sebenarnya. So bila dia marah you ataupun dia marah you lah, bila dia marah Mhm. you, dia cakap kau kena buat macam ni, macam ni, macam ni kan. Ini untuk karakter kau gini kan. So kalau you ambil benda tu, you simpan dalam hati, you akan rasa macam aku tak sukalah kerja dengan dia. Dengan sesiapa pun orang akan jadi marah. You faham tak? Yes, faham. Setiap director dia boleh dia boleh guide kita macam mana nak bawa watak itu. And then Mhm. kalau kita tak reti nak bawa watak itu ataupun kita macam orang cakap suka hati kita je nak bawa karakter macam tu, kita tak berkembang. Diri Yes. kita tu tak berkembang. Jadi orang macam kau tak kat tu je lah kalau kau boleh bawa watak penggoda gitu je lah. Kau tak boleh nak bawa Mhm. karakter lain. Macam tu. Hmm. So as for me, dia garang yang tegas. Dia Sis, Jingo dia sama. For Oh. me. Yelah, mereka Yes. pun orang yang ada nama kan. Semuanya Yes. Betul. semua kalau boleh nak berlakon dengan mereka, kan? Yes. Betul. Hmm. I dulu pun I banyak juga dengar cerita yang tak best pasal dia. Tapi bila Mhm. I shooting dengan dia, I shooting dengan Mhm. Sis, dengan Jingo, I rasa dia orang okay sebab dia orang tegur pasal karakter you. Other than that, perangai you kat luar apa semua, kalau kat luar semua dia tak ambil part. Itu hak you. You see, Betul. dia bila you kat set dia, you respect cara dia kerja, you buat cara bekerja. Macam tu. Ada netizen tanya, memang ada belajar lakonan ke? Oh, tak. Dia keluar lagi. Nampaknya dia terkeluar lagi. Tak apa. Kepada anda semua tolong share benda ni. Kita tunggu lagi dia masuk. Kejap lagi saya akan Min akan approve. Sekejap Okay, kejap dia Okay, keluar bye. lagi. I keluar lagi. Dia keluar lagi. Dia buat I hal lagi. minta maaf semua. Gapan minta maaf sangat-sangat. Gapan ni macam slow sikit bab-bab benda ni. Ya Allah, hai. Ya Allah, asyik nak terkeluar je. Astagfirullahaladzim. Sorry, okay. Tak apa. Tadi sambung. Memang ada belajar ke lakonan? Okay. Tak ada. Memang tak ada belajar. Okay, at first I masuk memang I tak ada belajar. I memang zero basic. Tak ada langsung I pergi aswara ke, I ambil kelas mana-mana ke. I tak pernah ambil langsung. Okay. Macam I macam mana Kak Set macam Kak Set ni satu pengalaman yang kalau kau pergi kelas sekalipun, kau tak akan dapat pengalaman tu. You faham tak? Maksudnya macam, okay, you bila Kak Set, bila you berlakon dengan orang, you tengok cara dia berlakon, you tengok cara dia bawa karakter, macam mana dia bawa karakter, you fahamkan set macam mana angle kamera, macam mana lighting, macam mana kru buat kerja, macam mana director buat kerja, macam mana pelakon itu bawa karakter dia. Sedikit sebanyak dia boleh belajar kat situ. And then kalau you bernasib baik, you berlakon dengan orang-orang yang hebat, jangan segan untuk bertanya. Kalau dia tak nak share tak apalah, tapi kalau dia nak share, itu satu ilmu yang mahal untuk you dapat. You faham tak maksud I? Ada orang, betul tak? Ada orang dia buat kelas, betul. You boleh pergi kelas dia. Tapi dekat kelas tu I boleh cakap dengan you, maybe 70% je yang belajar. Lagi 30% tu memang you belajar kat set. Macam tu. Ada yang tanya, berapa umur si Zalfa? Ada yang tanya ni. I 27. 27, mampu, muda, cantik 27 lagi. 27 tahun je. Cantik tau. Ni si Zalfa ni. Ada kata nak suruh baby Pah buat suara opah. Buat suara Pah sekejap. Macam mana dah? Sekejap. Lama. I tak berani takutnya salah nanti kan. Kau apa? Tak reti. Tak reti. Tak apa. Tak reti lah. Yes. No halunya. Ya, netizen suka nak bergurau dengan you. Umur 27 dah tahu dah jadi Mak Aida Jebat. Sebab dalam lakonan tu lain. Yes, luar reality je lain kan. So kalau you umur 18 pun, tapi kalau you punya look
Macam I daripada dulu pun orang cakap macam I kalau I umur 15 pun orang cakap I umur 20 sebab I ada satu muka matang ataupun muka tua lah senang cerita. So sedikit sebanyak benda tu macam boleh menyebabkan I boleh jadi mak. Macam tu boleh ambil karakter mak. Dia gitu. Nak tanyalah Zalfa ada kacukan ke? Muka macam ada Arab. Okay, sebenarnya I anak mami. Oh, anak mami. Tapi bukan mami Penang. I memang nenek I daripada kira keturunan kita orang macam keturunan mamak tu kan. So nenek I daripada India, dia dari India, dia terus datang duduk Malaysia ni, terus duduk dekat Besut, kat Jetih. So daripada sana lah, kat sana lah, dekat Jetih tu lah. Mak saudara I semua lahir semualah, mak I pun including lahir kat sana, dan I pun semua kat sini. So adalah mix tu sikit gitu. Sebab ada kawan I kata kalau nak tengok Zalfa ni, tengok dia macam Kajol. Wow, tu yang nak. Perasan kejap kan? Perasan kejap, alamak. Apa ni, nak dengar Kak Pa kecek Kelantan please. Boleh nak suruh kecek Gabriel. Kak Pa boleh nak kecek Kelantan. Takut kalau Kak Pa kecek laju-laju ke, tak faham belakang. Dah mula dah. Okay, Zalfa ada lakon filem ke setakat ni macam mana? Filem ada. Filem the first filem yang I buat ialah Sayu Yang Syukur, tapi cerita tu tak keluar-keluar sampai sekarang. I tak tahu apa masalah dia. Tapi yang tu I shoot dengan Aaron Aziz, dengan Nora Danish, dengan Arjali, and then masa tu Aaron Aziz as a director. Cerita kedua dia lepas dia direct cerita Romeo Kota. Tapi cerita Sayu Yang Syukur tu sampai sekarang tak keluar. Tu dah memang dah lama dah. Biasanya kalau cerita keluar, maksudnya Zalfa akan dimaklumkan lah dulu atau macam mana? Mesti akan dimaklumkan lah. Biasa bila kita bawa karakter banyak, bukan extra pun semua kan. Bukan pelakon tambahan, bukan talent biasa. Atau kita ada watak macam yang ada a few scene semua, banyak scene ke apa semua kan, ada watak. Macam watak tu walaupun kecil tapi agak penting ke dalam cerita tu, kadang-kadang kita akan dimaklumkan. Then mostly macam Sayu Yang Syukur pun I selalu shoot dengan Era Aziz. Dia pun cakap, abang pun tak tahulah kenapa cerita tak keluar-keluar lagi. Lepas tu filem Kampung Drift. Kampung Drift memang dah keluar dah lah. Sekarang pun dah banyak kali dah ulang tayang dekat Astro ni. Yes. Lepas tu cerita Badang. Cerita Badang pun ada? Jadi apa? Ada. Bergabung dengan Datuk Yes, bergabung dengan Datuk Ali Syukri. Cerita Badang tu pengarahnya siapa? Prof Razak Muhyiddin. Prof Razak Muhyiddin. Yes, Prof. Sebab I tak tengok cerita tu. Tak apa, faham. Faham Faham. Okay, Zalfa nak tanya, pernah tak Zalfa dapat kecaman ke atas lakonan yang Zalfa pernah lakonkan? Pernah. Even cerita Bukan Gadis Biasa ni pun ada ada terima kecaman itu. Sebab ada orang kata yang macam I ni gila ke penagih dadah. Ada juga yang orang cakap macam tu lah. Adalah I baca komen tu, I ada baca. Tapi as for me, okay, I terima benda tu. Sebab mungkin bagi dia nampak I over ke, sebab itu karakter yang I bawa, yang I masih lagi belajar. Ya betul. Sebab tu I cakap, I pun balas yang orang tu komen, I balas dekat dia. I cakap terima kasih untuk teguran tu. Sebab I rasa tanpa you all yang tegur, I tak tahu mana salah I. Kita kan belajar dalam kehidupan kita, kita belajar. So I rasa I cakap terima kasih lah sebab you sudi nak komen benda tu, and then I baca komen-komen orang kat situ, yes memang betul, kadang-kadang macam over nampak I. So maybe betul kot. So bila I kat sini, bila dia orang komen, I boleh tengok balik, okay ni cerita I, I bawa karakter ni macam ni. InsyaAllah the next kalau I dapat karakter macam ni lagi, I kena kurangkan sikit, I kena study lagi lebih bawa karakter tu, you faham tak? So kecaman tu kalau you
you accept as a positif, benda tu akan jadi positif. Tapi kalau you accept benda tu as a negatif, you ikut rasa marah you, benda tu akan jadi negatif. I bukan sahaja I nak cakap macam mana, dekat IG lah, dekat IG ke kadang-kadang dekat Facebook pun ada lah, tapi kurang dekat Facebook ni. Dekat IG memang kalau you tengok komen-komen I semua muni-muni. Sebab I delete je komen-komen yang tak perlu tu, I delete je. I sebab bagi I macam kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Yes. Tapi selama mana kita boleh buat baik dengan orang, kita buat baik je. Kita tak payahlah macam kalau orang tu cakap, kau gini, dan kau terlalu fikir benda tu dan kau jadi pemarah. Tak ada guna pun bagi I. I jenis macam tu. Yes. Tapi bila orang komen pasal lakonan, yes, I terima benda tu. Sebab I ni baru lagi. Kalau you tengok Syirah Rosli berapa tahun dalam bidang ni. Kalau you tengok siapa lagi? Jinggo dia tak. Siapa lagi? Jalaluddin Hasan. You tengok Yusof Haslam. Dia orang dah terlalu lama dalam bidang ni, nak dibandingkan I macam kuman je. I punya acting punya years tu macam kuman je. I masih lagi baru. So benda-benda ni I terima as komen yang positif lah untuk I repair myself lah. Untuk I repair diri I, macam mana karakter I macam tu. Ya, kita perlukan positive vibes sebenarnya kan. Yes, betul. Diri kita sebenarnya kita kalau ni pendapat I lah, okay. Kita kalau kita ni kita ambil yang positif dan kita sendiri adalah orang yang positif, everything akan jadi positif. As for me lah. Tapi kalau kita ni, diri kita ni pun negatif, kita ambil positif yang kat luar pun kadang-kadang kita susah nak masuk sebab kita sendiri yang negatif. Dia macam tu. Itu bagi I lah. Yes. Betul. Zalfa nak tanya, Zalfa memang ada keturunan macam keturunan seni ke ataupun memang ada saudara mara, sepupu, sepapat ke? Tak ada langsung. Tak ada. Dan I sendiri pun cakap tak pernah terbayang yang nak masuk berlakon ni. Tak pernah langsung. Macam mana benda tu boleh jadi? Okay. Masa tu I baru-baru duduk KL. Like umur 19 ke 20 macam tu I tak ingat. 20 kot. I baru duduk KL. Okay, I baru duduk KL. Then one day masa tu I kat parking. So my husband cakap, macam kenal lah orang tu. Tak silap I, orang tu macam agensi yang ambil extra berlakon dalam cerita-cerita drama semua. I cakap, iya ke? Then kat situlah I tanya abang tu semua kan. So I macam abang tu cakap, nak berlakon ke? I cakap, boleh lah, cuba. I cakap kan, masa tu nak cari duit je. Kita fikir nak cari duit kan masa tu. Okay, so cakap boleh lah cuba. So dalam 2-3 hari kemudian masa tu, dia call I. Tapi I dah balik kampung. I balik kampung sebab masa tu, masa awal-awal di KL, I kerap lah balik kampung masa tu. Macam homesick lagi masa tu, awal-awal kan. So masa dia call I tu, dia nak panggil I untuk cerita Cicak Man 2. Okay. Dia panggil I untuk Cicak Man. Lepas tu I cakap, alamak, I tak free, I duduk kat kampung. So benda tu pun mati kat situ. So I cakap, orang ni mesti dah tak nak panggil I. Baru nak bagi first job, I dah tak boleh nak pergi. I dah ada kerja apa semua kan. Dah balik kampung semua. So orang tu dah tak nak panggil I. Lepas tu lama kemudian tu, I tak ingat dah. Sebulan ke berapa bulan kemudian tu, dia call I lagi. Evan, free tak esok? Nak tak buat TVC Milo? Masa tu, term TVC tu pun I tak tahu. TVC tu TV komersial. Tapi masa tu I tak tahu pun TVC tu apa benda. Memang I tak tahu. I pun macam boleh janji I dapat job je. Janji I dapat duit je. You faham tak? Yes. So itulah starting I pergi kat situ je. So macam Allah atur tu macam best lah. Macam terjumpa, tiba-tiba boleh masuk dan boleh sampai setahap ni. Boleh ada orang suka dengan lakonan I. I sangat bersyukur. I macam tak percaya benda tu. Sebab I tak expect yang orang akan kenal I, orang akan pandang, Kak Pa kat TV, Eva kat TV. I macam, wah, Alhamdulillah. Sampai tahap ni, I boleh duduk, I sangat bersyukur. Macam tu. Jadi sekarang ni, Zalfa suri rumah sepenuh masa lah menunggu macam kalau ada job, pergi macam tu kan? I fokus, nak kata suri rumah sepanjang masa pun tidak juga. Ada bisnes lah ni? Tidak. Kalau musim PKP ni suri rumah. Tak boleh keluar kan? Yes, betul lah. Tapi selain kalau ada bisnes lah?
Business belum ada lagi. Tapi adalah I buat IG review. I ada review produk kan. Ada juga zaman-zaman hari tu ada juga foto-foto shoot zaman kurus. Sekarang dah gemuk. Dah tak lalu nak foto shoot. Tak laku So, dah. so belum ada macam produk-produk minyak wangi belum lagi keluarkan lah. Belum ada lagi lah. Belum. InsyaAllah doakan I. Memang I ada plan benda tu. I ada plan, I'm not sure lagi. Maybe kosmetik. Sebab I suka makeup. I suka. So I akan, kalau I keluarkan produk pun, I akan keluarkan produk benda yang I selalu pakai. Yang I, apa nak cakap, macam dekat dengan I. Macam baju ke yang style I. Tapi I tak sure lagi, tapi benda tu dalam perancangan lah. Maybe kosmetik ke apa ke, sebab you tahu lah I memang suka makeup sebenarnya. Boleh belajar Sejak dengan Naomi lah. PKP ni je malas makeup. Ni pun I makeup untuk live tu rasa. Okay, ada orang tanya apa ni, ada orang kata low profile bagusnya Zalfa ni, Alhamdulillah. Ya, so nampak Kita hidup kena macam tu. Yes, betul-betul. Ada orang tanya Zalfa dah ada anak. Rasanya dah ada kan Zalfa? Okay, I belum ada anak sendiri. Oh, okay. I ada anak tiri. So I kahwin dengan husband I duda. So anak I tu dah sepatutnya tahun ni form 5 dah, SPM dah tahun ni, tapi SPM dia pun tergendala lah. Tergendala. Tak apa. Ada orang ada kata Kak Pah terbaik, insyaAllah kan. InsyaAllah, terima kasih semua. Okay Zalfa, apa kata-kata terakhir untuk netizen-netizen kat luar ni, peminat-peminat yang sedang melihat live kita ni. Okay. First of all, thank you Eri sebab sudi invite I. Thank you juga Nom yang kat belakang tu. Okay, thank you so much sebab invite I live dengan I. Walaupun I ni biasa-biasa je orangnya, walaupun watak tu kecil-kecil je, tapi you sudi nak live dengan I, sudi nak dengar I punya popek-popek ni, sudi nak tahu pengalaman I, macam tu. And to all netizen kat luar sana, terima kasih untuk support, kecaman ke apa-apa ke. Terima kasih sangat-sangat. I sangat bersyukur. Kak Pah sangat bersyukur. Kak Pah, terima kasih pada semua orang yang support drama ni, yang support Kak Pah. And Kak Pah nak cakap yang kat korang, yang Kak Pah doakan korang, semoga kita semua dimudahkan rezeki bulan-bulan Ramadan ni kan. Semoga dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan semoga kita semua selamat daripada COVID-19 ni. Macam tu. InsyaAllah. Thank you so much guys. Thank you. Nak tanya Instagram apa? Kalau orang nak follow Instagram. Instagram I Zalfa Zain je. Zalfa Zain. Itu nama. Zalfa Zain itulah. Yes, betul. Okay, Min ucapkan terima kasih. Kalau nak add Bigo, boleh tak promote? Kalau nak add Bigo live pun boleh. Baru main Bigo. Main TikTok tak? TikTok tak sangat lah, tak kerti nak menari. Okay lah, so pada siapa yang nak follow Bigo, boleh follow dekat Zalfa Zain Instagram. Ada tulis kat sini, saya nampak. Kejap, Min cuba nak share sekejap, sedikit lakonan kalau boleh lah sekejap, nak tunjuk sekejap kalau dapat sekejap. Okay. Sekejap. Sekejap. Nampak tak? Okay. Okay. Alamak. Bagi je I. Okay, sekejap. Kejap. Okay. Alright. Okay, sekejap. I first time benda-benda ni tau, live macam ni. I rasa macam apa ni? Lambat sangat benda-benda macam ni. FB pun I tak pernah live rasa. Tapi ini I tunjuk you macam mana caranya kan. Sudah nampak dah. Yes. Okay Zalfa, thank you very much. Next time kalau you rasa nak invite I lagi lah. Kalau you rasa nak invite I lagi untuk any topic you nak borak, you bagi tahu je. Nanti kalau I free, I join je, insyaAllah. Zalfa, last ada minta ni, lakon balik please. Ada tanya tu. Alamak.
Alamak, macam sikit mana? je. Okay, jap. Jap, tunggu jap. I Yes, ambil yes. getah jap. Jap. Yes. So kepada netizen-netizen kat luar sana, inilah dia Zalfa Zain. Kalau nak follow dia boleh, Zalfa Zain, lakonan dia bagus. Itu menyebabkan Min nak panggil dia pada malam ni. Sekarang ni kita tunggu dia last sebelum kita berakhir untuk dia lakonkan balik watak sebagai seorang penagih dadah tu. Ini tengah tunggu, dia kata dia nak ambil apa Sekejap. ni? Dia kata dia nak ambil getah sekejap. So relax semua. Okay, tengok okay, inilah dia sebenarnya Zalfa Zain yang Min rasa sangatlah low profile, sangat bagus. InsyaAllah kita doakan semoga Zalfa Zain ni maju terus, terkenal dalam bidang lakonan, insyaAllah dapat anugerah satu hari nanti kan. Bukan senang kan, nak masuk dalam dunia lakonan ni bukan mudah, perlukan banyak cabaran, banyak benda yang perlu ditempuh. So kita doakan supaya Zalfa Zain ni akan terus berada dalam dunia lakonan, akan terus mempamerkan lakonan-lakonan yang terbaik. Sportingnya Zalfa, orang kata sporting Zalfa, nampak dah serabai dah tu. In character. Apa benda ni? Apa benda ni? Kau janji dengan aku 500 dua tiup. Ni apa benda? Sekarang ni aku tak kira. Aku nak lagi duit aku. Mana duit kau? Duit aku lah. Kau janji dengan aku macam mana? Tak guna kau ni. Kau yang senang ke nak bawa budak tu, Kau yang senang ke nak bawa budak tu datang sini, Duit aku. Bak duit aku! Dah lah tu. Wow. Wah, dia setabik gila, terbaik Dah lah tu, ya Allah, malu je. Dapat tak betul, lepas tu skrip ingat-ingat lupa. Tak apa, yang penting orang dapat lihat bakat Zalfa. Live ni bukan senang tu kan. Okay, Zalfa, terima kasih. Saya mewakili Kelab Netizen Negara ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi live pada malam ni. InsyaAllah ada rezeki nanti saya akan panggil balik. Inilah kita jumpa dengan Nom lah kan, macam biasa lah kan. Okay, boleh. Okay, thank you Zalfa. Kami dari thank pihak you guys. Netizen Negara mengucapkan semoga selamat maju jaya. Semoga menjadi artis yang terkenal satu hari nanti. Amin. Kekalkan low profile itu yang mahal lah pada saya lah. Amin. Doakan I sentiasa low profile, okay guys. Okay. Anyways, thank you to Club Netizen. Thank you so much. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye.